Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita ulang kaji bab 2 respirasi. Okey, sistem respirasi bermaksud sistem pernafasan lah. Okey. Pernafasan adalah proses menyedut udara dan menghembus udara oleh peparu. So menyedut udara tu udara masuk ke dalam badan kita lah, dan menghembus udara ni kita keluarkan udara lah. Okey. So ingat ya, proses pernafasan adalah proses menyedut udara masuk dan mengembus udara keluar oleh paru-paru, peparu lah. Okey, lungs. Okey, sistem respirasi manusia bermaksud membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. So nanti bila kamu naik tingkatan 4 belajar biologi, inilah konsep yang kamu kena ingat. Sistem respirasi manusia membekalkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Okey. So mekanisme pernafasan bermula dengan lubang hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke rongga hidung, masuk pula ke pharynx, kemudian ke larynx, kemudian ke trachea, kemudian ke bronchus, kemudian ke bronchiole, dan akhirnya alveolus. Okey, apa yang berlaku apabila kita menarik nafas? Yang pertama, kena ingat otot interkostal mengecut. Okey. Dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Otot diafragma, ni yang pentinglah, mengecut dan menarik diafragma bergerak ke bawah. Menarik diafragma bergerak ke bawah. Okey, dan melepehlah. Sebab kenapa ke bawah? Sebab nak masuk udara kan, menambah volume, isi padu. Okey, pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks lebih besar lah, supaya isi padu bertambah lah, dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks berkurang. So tekanan udara yang lebih tinggi di luar memaksa udara masuk ke dalam peparu. So bila tekanan di dalam rongga toraks tu berkurang, tekanan kat luar tu bertambah. Jadi tekanan luar akan menolaklah udara masuk ke dalam peparu. Okey. Okey, inilah mekanisme apabila menarik nafas lah. Okey, bila kita tarik nafas, trachea dia akan bergerak ke sini lah. Ni diafragma akan bergerak ke sini, maksudnya sangkar rusuk otot interkostal tu untuk otot lah. Okay, sangkar rusuk tu yang melindungi diafragma tu lah kan, melindungi peparu lah. Okay. So diafragma akan menarik ke bawah supaya isi padu bertambah lah untuk udara masuk. Okay. Isi padu rongga toraks. So sekarang kamu tengok ni, ni dia sebelum dia ditarik kan. So bila ditarik, otot isi padu toraks tu akan bertambah sebab dia jadi ke bawah kan. Nampak? Isi padu dia bertambah lah. So udara boleh masuk dengan banyak lah. Okey. Okey, apa jadi bila hembus nafas? Bila hembus nafas, dia berbalik daripada tadi lah. Otot diafragma akan kembali mengecil lah. Okey, dia akan kembali mengecil. Kamu nampak? Diafragma kembali mengendur. So bila dia mengendur, udara yang di dalam tu akan keluar lah. Udara akan keluar. Sangkar rusuk bergerak ke bawah. Isi padu rongga toraks akan berkurang. So ini penerangan dia. Bila hembus nafas, otot interkostal mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam lah. Otot diafragma mengendur dan melengkung ke atas. Maksudnya dia naik ke atas. Macam tadi itulah, dia naik ke atas lah kan. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil dan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Isi padu pun mengecil. So tekanan udara yang lebih tinggi di dalam peparu menolak udara keluar. Udara apa? Karbon dioksida lah. Okey. So ni dah perlu sebab ni ulang kaji je. Okey, seterusnya. Pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan. Okey. Ini juga masa kamu naik tingkatan 4 biologi, ini adalah subjek topik yang akan kamu belajar semula dengan lebih terperinci lah. Okey. So apabila udara masuk, udara sedotan masuk
Okey, udara sorutan tu masuk. Apa yang berlaku? Oksigen tu, nampak? Ni oksigen, dia akan diserap ke dalam kapilari darah. Okey. Darah mengandungi kepekatan oksigen yang tinggi dan kepekatan karbon dioksida yang rendah. So dia akan dibawalah, okey, ke sel-sel badan, ke seluruh sel-sel badan kan. Okey, apabila sel darah melalui sel-sel, dia akan berlaku pertukaran lah. Oksigen akan diambil oleh sel dan karbon dioksida akan dikeluarkan daripada sel ke salur darah. So darah mengandungi kepekatan oksigen yang rendah dan kepekatan karbon dioksida yang tinggi akan lalu balik sini. So karbon dioksida tadi tu dikeluarkan daripada kapilari darah untuk dihembus keluar. Okey. Okey. Maksudnya kat sini bila kita hembus nafas, kepekatan oksigen tu tinggi. Okey, bila kita sedut nafas, kepekatan oksigen tu tinggi. Tapi bila oksigen telah dihantar ke seluruh sel badan, kepekatan oksigen jadi rendah lah. Kepekatan apa yang tinggi? Karbon dioksida. Okey. Karbon dioksida ni pula datang daripada mana? Daripada respirasi sel lah. Kalau kamu ingat, respirasi sel dia membebaskan gas karbon dioksida. Dia guna gas oksigen, dia bebaskan gas karbon dioksida. Okey. Okey, ini penerangan dia. Udara dalam alveolus mempunyai kepekatan oksigen yang lebih tinggi, yang cikgu sebut tadi, daripada dalam darah. So, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari darah dan ke dalam darah lah. Okey. Di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin. Mana hemoglobin? Inilah hemoglobin yang bentuk sabit tu. Yang bentuk sabit tu. Itulah hemoglobin. Okey. Hemoglobin akan berpadu dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Ni hemoglobin, warna merah, warna biru ni, warna merah, warna biru ni hemoglobin. So oksigen akan masuk pada hemoglobin tu, dia membentuk oksihemoglobin. Okey, oksihemoglobin. So hemoglobin ni lah yang akan bawa oksigen ke seluruh sel-sel untuk dipindahkan ke sel-sel lah, untuk sel-sel ambil oksigen tu. Okey. So oksihemoglobin ini diangkut dari peparu ke jantung dan dipam ke bahagian lain dalam badan lah, ke sel-sel badan. Apabila darah sampai ke kawasan sel badan yang mempunyai kepekatan oksigen yang rendah, oksihemoglobin akan terurai lah. Maknanya oksigen tu yang dibawa oleh hemoglobin tu akan keluar lah. Anggap hemoglobin ni macam kereta lah, oksigen tu macam penumpang. Okey. So bila dah sampai ke destinasi, penumpang akan keluar lah. So samalah, bila dah sampai ke destinasi, oksihemoglobin tu, oksigen tu akan keluar lah, akan terurai lah, akan keluar daripada hemoglobin. Semula menjadi oksigen dan hemoglobin. Maksudnya dia dah tak berpadu lah. Okay. So oksigen akan masuk ke sel. Hemoglobin dia akan bawa karbon dioksida pula. So di dalam sel badan, oksigen yang meresap mengoksidakan molekul glukosa kepada karbon dioksida, air, tenaga melalui proses respirasi sel. Okay, bila oksigen diserap ke dalam sel, dia akan bertindak balas dengan glukosa. Dia akan bertindak balas dengan glukosa, menghasilkan karbon dioksida, CO2, air dan tenaga lah. Okay. So kamu nampak kat sini. So bila dia dah sampai kat sel tu, oksigen akan masuk. So oksigen akan bertindak balas dengan glukosa, menghasilkan karbon dioksida, tenaga dan air. So karbon dioksida pula akan meresap pula, akan dibawa pula, akan pergi pula ke hemoglobin untuk dibawa ke kapilari darah dan ke alveolus. Dan karbon dioksida tadi akan dikeluarkan ke alveolus dan terus keluar melalui udara hembusan. Okey. Okey, itu makna dia lah. Okey, kepentingan adaptasi struktur alveolus ada 4. Yang pertama, ketebalan dinding alveolus dan kapilari darah.
Okay, alveolus dan kapilari darah mempunyai dinding yang nipis, iaitu terdiri pada satu lapisan sel sahaja. So, struktur ini memudahkan dan meningkatkan kadar resapan gas merentasi dinding alveolus dan kapilari darah. So, ketebalan dia nipis lah. Okay, yang pertama ketebalan dia nipis. Yang kedua, luas permukaan alveolus. Luas permukaan mestilah besarlah atau bertambah. Okay, paru-paru mengandungi berjuta-juta alveolus yang menyediakan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Kelembapan dinding alveolus. Dinding alveolus yang lembap membenarkan gas respirasi melarut dan seterusnya meresap ke dalam kapilari darah. So, kelembapan dia tinggilah. Okay. Jaringan kapilari yang meliputi alveolus. So, alveolus yang diliputi jaringan kapilari yang padat meningkatkan kadar pertukaran gas antara alveolus dengan kapilari darah. So, jaringan kapilari dia adalah padat atau banyak. Okey. Okey. So, itu 4 kepentingan adaptasi struktur alveolus. Okey. Seterusnya kita tengok kesihatan sistem respirasi manusia. Bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia yang pertama adalah tar yang ada pada rokok. Okey, iaitu bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Okey, tar ni dia bahan bertoksik. Melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan seperti thorax, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiole dan alveolus. Menambahkan pengeluaran mukus dan penghasilan kahak di dalam paru-paru. Okey. Ni bahaya tar rokok. Dan juga boleh menyebabkan kanser paru-paru. Cikgu ada terbaca dalam satu kajian yang mengatakan bahawa 98% kanser paru-paru akibat daripada merokok. Okey, 98%. Okey. So, dalam satu batang rokok tu ada bahan-bahan yang kimia yang berbahaya untuk kesihatan. Yang pertama, kadmium yang digunakan dalam bateri alkali. Kedua, butana. Lepas tu, karbon monoksida, metana, arsenik itu racun, no? Cyanida, metanol, aseton, amonia, nikotin, tolina dan stearin. Okey, karbon monoksida ditemui di dalam asap rokok dan egsos kenderaan. Karbon monoksida ni adalah gas tidak berwarna dan tidak berbau. So, kita tak boleh detect kehadiran gas karbon monoksida. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin. Pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan akan berlaku. Akibat kekurangan inilah, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel dan boleh menyebabkan kematian. Ini keluar dalam peperiksaan hari itu kan. So, bila karbon monoksida ni kita sedut, dia akan berebut dengan oksigen. Okey, untuk diangkut oleh hemoglobin. Ibaratnya satu kereta yang boleh angkut satu penumpang. So, ada dua penumpang, karbon monoksida dengan oksigen. So, dia dah berebut kat situ. So, ada hemoglobin yang angkut oksigen, ada hemoglobin yang angkut karbon monoksida. Jadi, oksigen dah berkurang. Okey, untuk diangkut ke sel badan. Menyebabkan badan kita memerlukan oksigen kan. Menyebabkan jumlah tenaga yang diperlukan untuk respirasi sel akan berkuranglah sebab oksigen digunakan untuk penghasilan tenaga dengan bertindak balas dengan glukosa. So, bila karbon monoksida ni kacau, apa jadi? Itu yang kes ada orang meninggal dunia kerana terhidu gas karbon monoksida berlebihan. Kalau kita terhidu sikit, dia tak adalah memberi efek yang besar sangat. Tapi kalau kita hidup berlebihan, itulah yang boleh menyebabkan kematian. Okey. Kemudian sulfur dioksida dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa elektrik. Gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. So, sulfur dioksida ni gas dia tidak berwarna tapi dia berbau yang sangat
menyesakkan lah, maknanya kita akan sakit dada dan sesak lah, kita akan sesak bila kita terbau gas tu. Okay. Gas ini merengsa laluan pernafasan. Merengsa ni dalam bahasa Inggerisnya irritating, irritated laluan pernafasan, menyebabkan batuk, sukar bernafas, bronkitis dan kanser paru-paru. Kemudian kita tengok nitrogen dioksida. Dia dibebaskan ke udara melalui pembakaran bahan api seperti petrol dan diesel. Gas berwarna perang dengan bau yang menyesakkan. Okey, nitrogen dioksida ni gasnya warna perang. Perang ni brown lah. Okey. Bau warna coklat dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merengsa laluan pernafasan, irritated merengsa irritating laluan pernafasan dan menyebabkan batuk, sukar bernafas dan asma. So sama dengan sulfur tadilah. Okay, jerebu, debu dan debunga merupakan zarah pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Ini juga bahan yang ada dalam udara lah. Terhasil daripada exhaust kenderaan, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan, manakala debunga daripada enter bunga lah. Ia boleh menyebabkan penyakit respiratori seperti asma. Okay, jerebu, debu dan debunga ni boleh menyebabkan penyakitnya asma lah. Okay. Okay, penyakit respiratori dan simptom. Asma, kita sebut asma tadi kan. Dirangsang oleh debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap kenderaan bermotor dan pembakaran. Simptom asma termasuklah sesak nafas, semput dan batuk. Okey, asma. Wah, itulah puncanya. Disebabkan pada debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap kenderaan bermotor. So kalau kita tengok kebanyakan orang yang mengidap penyakit asma, pertamanya kerana persekitaran dia lah. Okey. Dan asma ni menyebabkan dia sukar bernafas. Sebab tu dalam pandemik COVID-19, golongan yang mempunyai penyakit asma adalah golongan berisiko tinggi. Sebab COVID-19 dia menyerang saluran pernafasan, menyerang paru-paru. Jadi golongan ni risiko dia sangat tinggi lah. Yang kedua kita tengok penyakit bronkitis, radang bronkus. Radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perengsa dalam asap rokok. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan dan tercungap-cungap. Ini berlaku pada orang yang merokok lah. Dan juga pada orang yang menghidup asap rokok. Dia tak merokok, tapi ahli keluarga dia, kawan dia isap rokok dan dia berdekatan, selalu bau asap rokok, dia juga boleh kena bronkitis. Okay, seterusnya emphysema, alveolus di dalam paru-paru yang dirosakkan oleh bahan yang berbahaya dalam asap rokok. Rokok lagi, bahan berbahaya perengsa dalam asap rokok. Simptom dia termasuklah sesak nafas dan sakit ketika bernafas. Itu emphysema lah. Kemudian kanser paru-paru disebabkan oleh karsinogen, bahan kimia penyebab kanser. Asap rokok mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar. Karsinogen ni bukan pada rokok saja, pada juga benda-benda lain. Okay? Tapi paling banyak pada tar rokok lah. Okay? Okay, adaptasi dalam sistem pernafasan. Struktur respirasi mempunyai 3 ciri untuk memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran. So, 3 ciri itu yang pertama, permukaan struktur respirasi yang lembab, seperti permukaan alveolus yang lembab lah. Yang kedua, struktur respirasi yang nipis, seperti dinding alveolus yang setebal satu sel. Kemudian, luas permukaan struktur respirasi yang besar, seperti permukaan berjuta-juta alveolus. So, ada 3 lah. Lembab, permukaannya lembab, dinding yang nipis, luas permukaan yang besar. Itu sistem respirasi yang adaptasi dalam sistem respirasi yang bagus lah. So, struktur respirasi yang beradaptasi dan persekitaran berbeza termasuklah kulit luar lembab, insang dan trakea. Ini pada haiwan lah. Kulit luar lembab contohnya amfibia seperti katak. Insang pula terdapat pada ikan. Ini konsep dia lah. Jadi pada 2 baris filamen yang halus, banyak unjuran nipis yang dikenali sebagai lamella. Ini lamella. Ini filamen. Dalam filamen tu ada lamella. Bilangan filamen dan lamella menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. So kamu nampak konsep dia.
permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Trakea, sistem respirasi serangga menggunakan kaedah trakea lah, konsep trakea lah bahannya lah. So sistem trakea yang terdiri pada tiub udara. Trakea ni sistem yang terdiri pada tiub udara. Udara masuk atau keluar dari trakea melalui liang pernafas yang dikenali sebagai spiracle. Ni trakea. Tracheol tu dia punya ni lah cabang dia. Ni otot dia kan. Okey, oksigen masuk. Ni spiracle. Okey, karbon dioksida keluar. So, pembukaan dan penutupan spiracle dikawal oleh injap. Trakea terbagi kepada cabang-cabang halus yang dikenali sebagai tracheol. Cikgu dah sebut tadi. Okey, seterusnya kita tengok pertukaran gas dalam tumbuhan. Tadi haiwan dan manusia. Sekarang kita tengok pertukaran gas dalam tumbuhan. Kebanyakan tumbuhan menjalankan proses pertukaran gas melalui daun, batang dan akar. So, ini daun, batang, akar. Ketiga-tiga bahagian ini membekalkan luas permukaan yang besar. Nampak peranan luas permukaan. Okey, pada waktu siang, apabila fotosintesis berlaku, apa yang berlaku? Tumbuhan akan mengambil karbon dioksida dan oksigen. Okey. Kemudian, tumbuhan akan menyingkirkan oksigen dan karbon dioksida. Okey, semasa proses fotosintesis berlaku, tumbuhan diguna apa? Dia guna karbon dioksida. Karbon dioksida diperlukan di dalam proses fotosintesis. Apa yang akan dibebaskan? Oksigen. Okey. Berbeza pada waktu malam. Tiada proses fotosintesis. Malam tak ada proses fotosintesis sebab fotosintesis perlukan matahari. Okey. So pada malam tumbuhan dia buat apa? Dia buat respirasi, iaitu dia mengambil oksigen, dia ambil oksigen pula dan dia keluarkan karbon dioksida. Dia terbalik. Okey. Okey, macam mana peresapan karbon dioksida berlaku semasa fotosintesis? Okey, melalui stoma. Ingat melalui stoma ni kamu akan belajar balik masa biologi nanti. Dan juga sains tingkatan 4. So, sinilah. Okey, ni melalui stoma. Okey. Ni stoma. Stoma ni maknanya liang yang terbuka. So, karbon dioksida dimasuk, berlakulah satu tindak balas menghasilkan oksigen. Oksigen akan keluar melalui stoma. Okey. Okey, peresapan karbon dioksida. Apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, kepekatan karbon dioksida di dalam sel menjadi rendah. Okey, sebab apa? Sebab digunakan untuk fotosintesis. Berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam ruang udara antara sel. So, perbezaan kepekatan ni membolehkan karbon dioksida yang terlarut dalam permukaan sel yang lembap meresap masuk dari ruang udara antara sel ke dalam sel. Okay, soal ini menyebabkan kepekatan karbon dioksida dalam ruang udara antara sel menjadi lebih rendah. Menjadi lebih rendah berbanding dengan kepekatan karbon dioksida di dalam udara di luar stoma. So, perbezaan kepekatan ini menggalakkan resapan gas karbon dioksida dari atmosfera ke dalam ruang udara antara sel melalui liang stoma yang terbuka. So, resapan pula ialah proses pergerakan zarah dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. So, ini konsepnya lah. So, apabila satu zarah dari kawasan berkepekatan tinggi melalui kawasan yang berkepekatan rendah, dia akan meresap masuk ke kawasan berkepekatan rendah. Itu konsep dia. Okay. So, maknanya di sini oksigen, karbon dioksida dalam sel tu digunakan. Jadi dalam sel ni kepekatan karbon dioksida adalah rendah. Mana yang tinggi? Luar sel. Okey. So bila kepekatan rendah,
kepekatan tinggi akan meresap ke kepekatan rendah. So, bila dalam ni kepekatan dia rendah, sebab karbon dioksida tu dah digunakan, di luar kepekatan tinggi, itulah yang membolehkan karbon dioksida lain diserap masuk. Untuk terusan, perkara ni akan berterusan lah. Sampai proses fotosintesis itu tamat. Okay? Okay, ini dalam peperiksaan selalu akan tanya. Tingkatan 4 pun nanti banyak akan tanya. Liang, stoma dan sel pengawal. Sel pengawal mengandungi kloroplas untuk menjalankan fotosintesis. Itu sel pengawal lah. Oh, tak ada raja. Okey, sel pengawal. Liang stoma, tumbuhan terbuka untuk menjalankan proses fotosintesis apabila terdapat cahaya. So, liang stoma tertutup apabila keadaan menjadi gelap atau semasa tumbuhan kehilangan air yang banyak. Okey, mana liang stoma ni? Kamu nampak ni sel pengawal kan? Sel pengawal. Dia sebenarnya dua macam ni. Okey. Sel pengawal ni sel pengawal lah. Ni kamu nampak ni sel pengawal. Sel pengawal ni lah yang akan membuka dan menutup stoma. Ni masa tertutup lah. Bila buka, dia akan jadi macam ni. Macam ni lah nampak ni. Dia bengkok kan. Kamu nampak ni, dia bengkok. So, dia akan jadi macam ni. Ruang udara ni lah stoma. Ni sel pengawal. Okay. Sel pengawal tu yang membuka dan menutup stoma. Okay. So, proses osmosis mempengaruhi liang stoma. Apabila terdapat cahaya, sel pengawal menjalankan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa. So, kepekatan glukosa meningkat, menyebabkan air meresap masuk. Sel pengawal menjadi segah dan membengkok. So, dia bengkok. Yang ni dia bengkok. Liang stoma terbuka. Okey, macam ni lah. Yang ni okey. Pada waktu malam atau hari panas, air meresap keluar dari sel pengawal dan menyebabkan sel pengawal menjadi flasid dan lurus. So, liang stoma tertutup. Yang ni tutup. Okey, itu maksud dia. Okey, dan akhir sekali, kepentingan persekitaran yang tidak tercemar untuk kemandirian tumbuhan. Kemandirian ni survival lah. So, kesan jerebu, debu dan habuk mengurangkan cahaya matahari sampai ke permukaan dan kadar fotosintesis. Ni kesan jerebu lah. Terenap pada liang stoma juga menghalang pertukaran gas antara tumbuhan dengan persekitaran. Itu kesan apabila berlaku jerebu kepada tumbuhan lah. Kesan gas berasid dalam udara. Gas bahan pencemar udara yang berasid menghasilkan hujan asid. Hujan asid membunuh sel tumbuhan dan menyebabkan tanah berasid. Tanah berasid menyebabkan kurang subur lah. Tumbuhan tak boleh hidup kalau tanah terlalu berasid. Antara langkah pencegahan pencemaran terhadap tumbuhan yang pertama, ini biasalah. Kamu pun boleh jawab dengan mudah. Mengarahkan pembakaran terbuka. Menghadkan bilangan kenderaan bermotor. Norway dia dah guna konsep kereta elektrik kan. 90% kereta di Norway elektrik. Kemudian menggalakkan penggunaan tenaga alternatif, green technology lah, teknologi hijau. Okay. So, habislah untuk ulang kaji ni. Kenapa penting ulang kaji ni? Sebab kamu akan belajar semula masa di tingkatan 4. Ni yang kamu akan belajar semula. Stoma. Ni peresapan karbon dioksida dan juga ni stoma dan sel pengawal. Ni benda ni yang kamu akan belajar semula nanti masa tingkatan 4. Ni pertukaran gas. Kemudian kamu akan belajar semula ni yang penting lah. Ni kamu akan belajar semula ni masa biologi. Dan juga inilah sistem respirasi. Sistem pernafasan ni. Mekanisme pernafasan ni kamu akan belajar semula masa di tingkatan 4. Masa biologi dia lebih detail lah.
Sains tingkatan 4 dia tak detail sangat, tapi kamu akan belajar semula. Okey. So itu saja untuk ulang kaji hari ini. Harap membantu. Kalau ada pertanyaan boleh tanya cikgu lah, dalam grup atau channel atau PM ataupun dalam borang Google Form yang cikgu beri. Okey, itu saja. Salam sejahtera.